Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah malikal hakim al-jawadil karim al-azizir rahim. Alladhi fatara as-samawati wal ardi biqudratihi wa dabbara al-umur bihikmatihi wa ma khalaqal jin wal ins illa liibadatihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha moderator sesi, yang dihormati rakan panel Profesor Dr. Abu Yazid, juga rakan-rakan panel narasumber utama yang lainnya, dan seterusnya yang diraikan para peserta seminar ataupun konferensi sekalian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada pagi ini insya-Allah saya akan berkongsi maklumat atas tajuk, atas topik pembugaran usul tarbiyah Islamiah dalam pendidikan era Industrial Revolution 4.0. Terlebih dahulu izinkan saya menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan pembugaran itu ya. Pembugaran ini bermaksud penyegaran, ataupun dengan kata lain barangkali kalau sesuatu itu sudah barangkali melalui satu tempoh yang lama, perlu melalui satu kondisi untuk peremajaan ataupun penyegaran. Antara itu, apabila kita berada dalam era Industrial Revolution 4.0 ini, maka kita mempunyai tantangan yang hebat yang memberikan kepada kita untuk menyegarkan usul ataupun asas bagi pendidikan. Terlebih dahulu, izinkan saya mendefinisikan apakah yang dimaksudkan dengan Industrial Revolution ya. Sekiranya kita lihat bahawa Industrial Revolution 4.0 ini adalah merupakan satu revolusi dalam industri yang melibatkan dua dunia yang dulunya berbeza. Yang pertamanya teknologi maklumat dan yang keduanya teknologi operasional. Dan ianya melalui 4 tahap. Dan apabila disebut Industrial Revolution 4.0 ini, ia merujuk kepada suatu sejarah yang bermula dengan revolusi 1.0 yang bermula di Great Britain sekitar kurun ke-18 dan berkembang ke negara lain. Lantas ia adalah merupakan proses perubahan daripada ekonomi pertanian kepada ekonomi berasaskan industri dan penggunaan jentera pengilangan. Kalau kita lihat bahawa revolusi ini pada 1.0 yang sekitar tahun 1784, ia lebih banyak menggunakan tenaga wap bagi menghasilkan sesuatu. Kemudian beralih kepada sekitar tahun 1800 kepada industri 2.0 yang melibatkan penghasilan dengan menggunakan tenaga elektrik. Kemudian industri 3.0 adalah merupakan suatu zaman di mana penghasilan produk itu melibatkan komputer dan elektronik. Dan kini kita berada dalam satu era ya yang disebut sebagai revolusi industri 4.0 yang menggabungkan cyber physical system dan Internet of all things. Dan dalam hal inilah Klaus Schwab merupakan pengasas dan pengurusi eksekutif bagi World Economic Forum menyatakan bahawa di dalam bukunya The Fourth Industrial Revolution, dengan kedatangan revolusi industri 4.0 ini, maka kehidupan manusia dari pelbagai aspek telah mengalami suatu perubahan yang besar. Dan hal ini seperti mana kita lihat secara ringkasnya, kita boleh kelihatan dari segi interoperabilitasnya, kemampuan mesin, peralatan, sensor dan manusia itu tersambung satu sama lain melalui Internet of all things. Dari segi transparansi informasinya, kemampuan membuat duplikasi virtual akan hal-hal fizik serta kemampuan manusia untuk mengakses seluruh duplikasi virtual tersebut. Artinya, manusia boleh saja mengakses seluruh maklumat tidak kira di mana mereka berada. Kemudian yang ketiga, revolusi industri 4.0 ini terzahir dalam eksistensi teknologi, iaitu kemampuan untuk membantu manusia dalam mengambil keputusan
serta mengerjakan hal-hal yang berat atau tidak aman untuk dikerjakan manusia. Dengan erti kata yang lain, dalam era industri 4.0 ini, kita mendapati komputer telah mengambil banyak peranan kemanusiaan. Dan yang keempat, sistem desentralisasi, yang mana kemampuan mesin untuk mengerjakan banyak hal dan mengambil keputusan secara mandiri dalam suatu sistem industri. Dengan kata lainnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam revolusi industri 4.0 ini, banyak perkara-perkara yang kita kongsi bersama tanpa mengira sempadan masa dan tempat, dan banyak perkara telah diambil alih oleh teknologi. Dalam hal inilah kita berhadapan dengan pelbagai cabaran. Persoalannya, apabila kita menyatakan bahawa berlakunya cabaran yang cukup hebat dalam Industrial Revolution 4.0, kita ingin mengenali siapakah mereka yang menjadi pemain utama bagi Industri 4.0 ini. Dalam hal ini, satu kajian telah dilakukan oleh Sladek dan Grabinger. Sladek dan Grabinger menyatakan bahawa pemain utama bagi Industry Revolution 4.0 ini adalah generasi Z yang lahir daripada tahun 1995 hingga tahun 2009. Dengan kata lain, generasi yang lahir daripada tahun 1995 hingga 2009 ini kini berada di sekolah-sekolah, berada di pesantren, berada di universitas, dan mereka inilah kelak akan menjadi pemain utama yang menggerakkan Industrial Revolution 4.0. Lantas, Sladek dan Grabinger telah menjalankan kajian pada tahun 2013 bagi mengenali ciri-ciri generasi Z hasil daripada perubahan daripada revolusi Industri 3.0 kepada Industri 4.0. Maka didapati bahawa generasi Z ini secara umumnya mempunyai 6 ciri, mempunyai 6 sifat. Yang pertamanya, generasi Z mempunyai kecenderungan kepada wang. Itu satu. Yang kedua, mereka berminda global. Dengan kata lain, mereka mempergunakan pelbagai media sosial untuk berhubung di antara satu sama lain. Malah mereka menggunakan media sosial ini untuk mengubah dunia. Itu satu. Yang keduanya, generasi Z ini merupakan anak watan teknologi. Kajian Wikia menunjukkan bahawa kesemua generasi Z ini berada dalam talian selama lebih daripada 1 jam sehari. Cuba bayang tuan-tuan dan puan-puan sekalian, generasi Z ini berada dalam talian kesemuanya sekali lebih daripada 1 jam sehari, dan 46% daripada generasi Z ini berada dalam talian lebih daripada 10 jam. Dan satu kajian telah dilakukan di Malaysia, yang mana kajian tersebut mendapati bahawa remaja berusia ataupun berumur di bawah 18 tahun di Malaysia telah menghabiskan hampir 6 jam sehari melayari internet. Jadi jelasnya kepada kita bahawa teknologi bagi generasi Z ini bukanlah merupakan alat, tetapi ia adalah sebahagian daripada diri mereka. Artinya sebahagian besar daripada kehidupan mereka itu bersama dengan internet. Yang ketiga, mereka mempunyai suatu bentuk tabiat pembelajaran yang unik. Mereka belajar tanpa perlu menggenggam maklumat atau tanpa perlu menghafal, tetapi apa yang penting bagi mereka adalah menggenggam maklumat. Mereka hanya belajar bagaimana untuk menggunakan Google umpamanya, dan mereka belajar bagaimana untuk mencari maklumat tersebut, kemudian menginterpretasinya dan mengambil peluang daripada maklumat itu. Itu yang ketiga. Dan yang keempatnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mereka melakukan pelbagai tugasan secara serentak. Kajian yang dilakukan oleh Forrester Research mendapati bahawa 84% generasi Z boleh melakukan pelbagai tugas serentak seperti menggunakan peranti internet sambil menonton televisyen, sambil mendengar radio. Dan yang kelima, ciri mereka adalah mereka mempelajari itu secara visual. Artinya, disebabkan kerana daripada kecil, mereka didedahkan dengan peranti, device, alat-alat contohnya seperti permainan video
YouTube dan TV menjadikan mereka adalah merupakan sebuah generasi pelajar yang hanya lebih berkesan sekira mempelajari sesuatu perkara itu secara visual. Artinya, kalau kita mengajar generasi Z ini secara kuliah semata-mata tanpa tidak ada unsur-unsur visual, maka itu tidak berkesan. Saya ingin menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan sekalian dalam keterbatasan waktu sekitar 30 minit ini, apakah akibat yang ditanggung oleh generasi Z yang menjadi pemain utama Industri Revolution 4.0 ini. Maka dalam hal ini saya ingin merujuk kepada kajian yang telah dilakukan oleh Institut Pembangunan Belia di Malaysia. Sebelum itu saya ingin menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan sekalian kepada slide berikut yang menunjukkan bahawa Indonesia dan Malaysia adalah merupakan dua buah negara top 20 yang berada di atas 20 yang mempunyai jumlah populasi yang berada dalam talian yang ramai dan dapat menghasilkan pendapatan yang cukup besar. Indonesia mengatasi Malaysia dari segi pendapatannya, ya. Kalau kita lihat slide ini, kita akan mendapati bahawa Indonesia telah dapat menghasilkan pendapatan sekitar 704.4 juta dolar, manakala Malaysia adalah 539.5 juta dolar. Jadi dengan kata lain, saya tidak hairan kalau Indonesia dan Malaysia menghadapi masalah yang sama dalam berhadapan dengan cabaran Industrial Revolution 4.0. Jadi kembali kepada apa yang saya katakan sebentar tadi, bahawa dalam keadaan kita berhadapan dengan cabaran Industrial Revolution 4.0 yang mengubah seluruh aspek ataupun bidang kehidupan manusia, maka dengan sendiri nilai-nilai kemanusiaan itu terhakis. Dalam pendidikan kita sendiri, kita berhadapan dengan tantangan dan tribulasi yang cukup hebat. Sehingga seperti mana yang saya sebutkan sebentar tadi, satu kajian yang telah dilakukan oleh Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia pada tahun 2017. Penelitian ini adalah merupakan suatu penelitian yang cukup besar. Cuma untuk seminar ini saya mengambil satu bahagian, iaitu isu ketagihan skrin. Seperti mana yang saya sebut tadi, remaja ataupun belia yang berumur 18 tahun ke bawah di Malaysia ini, kebanyakan masanya menghabiskan dengan telefon pintar, dengan internet dan sebagainya. Akibat daripada itu, timbul isu ketagihan skrin. Hasilnya bagaimana? Hasilnya, generasi tersebut ataupun remaja tersebut tidak mempunyai sikap kemanusiaan yang kukuh. Mereka bersifat individualistik, iaitu tidak mempunyai sikap belas kasihan. Dan kehidupan mereka terlalu bergantung kepada digital, sehingga kan gaya hidup mereka tidak aktif, yang akibatnya membawa impak negatif dalam kesihatan dan mental. Dan selain daripada itu, akibat daripada ketagihan skrin ini mendorong mereka melakukan gejala yang tidak sihat seperti masalah disiplin dan jenayah. Dan mereka juga kurang bersosial, kurang berinteraksi sesama manusia, kurang mengenali jiran mereka, malah barangkali kurang berinteraksi sama sanak saudara. Dan mereka tidak prihatin terhadap nilai-nilai masyarakat ataupun nilai kemanusiaan. Mereka lebih mementingkan rakam media sosial bagi meluahkan perasaan tanpa berkongsi masalah dengan ibu bapa. Barangkali dalam sesuatu masalah yang dihadapi oleh mereka, mereka lebih sanggup berkongsi dengan rakam media sosial daripada meluahkan perasaan mereka kepada ibu bapa. Dan juga yang paling merisaukan kita di institusi pendidikan ialah berlaku kerenggangan hubungan guru dan pelajar. Barangkali pelajar sudah tidak menghormati para guru dan begitulah seterusnya. Dalam hal ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita harus menyedari bagaimana kita ingin mengurus tantangan ataupun tribulasi tersebut secara tuntas, secara baik. Sebelum kita beralih kepada bagaimana berhadapan dengan tribulasi ini, maka saya ingin menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan sekalian kepada suatu sejarah peradaban pendidikan manusia. Apabila kita berbicara tentang peradaban pendidikan manusia, maka tidak dapat tidak kita akan mengingat kembali kepada sejarah pendidikan yang mengangkat bangsa Greek
ataupun yang mengangkat bangsa Yunani sekitar sebelum 2320 tahun yang dahulu. Kita akan teringat bagaimana nama-nama filosof besar seperti Aristotle, Plato, Socrates dan Demosthenes ini disebut sebagai merupakan tokoh-tokoh yang memimpin bangsa Yunani ke arah kemajuan dan peradaban. Sehingga kan banyak suatu penelitian telah dilakukan, dan antara peneliti yang melakukan kajian tentang bagaimana bangsa Yunani ini dapat menjadi suatu bangsa yang berada di suatu tahap yang cukup tinggi dalam sejarah peradaban manusia, maka Robert M. Hutchins, beliau merupakan presiden dan chancellor bagi UC Chicago. Beliau telah membuat kajian yang cukup panjang tentang sejarah peradaban kemajuan Greek, di mana Greek ataupun Yunani ini sebelum tahun 2000 seolah-olahnya sudah berada pada Industrial Revolution 4.0 jika nak dibandingkan dengan bangsa ataupun negara lain yang berada di sekitarnya. Maka apa kata Robert M. Hutchins? Robert M. Hutchins menjelaskan bahawa di Athens, pendidikan bukanlah satu kegiatan yang terbatas pada masa tertentu, di tempat tertentu, atau pada peringkat umur tertentu. Pendidikan merupakan matlamat utama masyarakat. Kota raya mendidik manusia, manusia di Athens dididik oleh budaya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kenyataan ini boleh kita sentuh dua perkara. Yang pertamanya, kemajuan bangsa Greek, kemajuan bangsa Yunani itu adalah berpunca daripada pendidikan. Apabila pendidikan mereka itu cukup utuh, cukup kukuh, maka bangsa tersebut boleh pergi jauh ke hadapan. Itu satu. Dan yang keduanya, budaya ilmu yang kita dapati di Athens dalam bangsa Yunani ini, iaitu pendidikan itu tidak mengenali umur. Kesemua generasi yang berada di Athens terlibat secara aktif dalam pembudayaan ilmu tanpa mengira umur, tanpa mengira tempat dan tanpa mengira masa. Itulah yang menjadi Athens ataupun Greek sebagai suatu bangsa yang cukup bertamadun dan berada di suatu zaman kegemilangan. Namun begitu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada waktu yang sama, kajian juga mendapati, contohnya seperti peneliti Will Durant, beliau menyatakan dalam keadaan Greek ataupun Yunani adalah merupakan sebuah bangsa yang cukup hebat dari segi tamadunnya, dari segi teknologinya, namun mereka tidak boleh menjadi sebuah generasi yang boleh dicontohi dari segi moral dan akhlak. Dan Will Durant telah merujuk kepada perkataan Demosthenes. Beliau adalah merupakan salah seorang filosof yang hebat di era kegemilangan Greek. Beliau menyatakan bahawa kami mempunyai institusi pelacuran kelas tinggi untuk keseronokan, gundik untuk kesihatan harian tubuh badan, dan isteri untuk melahirkan zuriat halal dan untuk menjadi penjaga rumah yang dipercayai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam keadaan kita melihat bagaimana Yunani itu hebat dari segi ilmunya, cukup hebat dari segi tamadunnya, namun dari segi moralnya agak bejat. Bagaimana sebuah bangsa yang cukup hebat ini menjadikan wanita sebagai barangan yang diguna hanya semata-mata untuk keseronokan, mengisytiharkan ataupun mengiktiraf institusi pelacuran, kemudian menjatuhkan derajat isteri sebagai seolah-olah ia hanya sesuai untuk melahirkan zuriat dan mengurus rumah saja. Maka dalam hal ini kita dapati antara punca yang menyebabkan jatuhnya tamadun Yunani adalah kerana mereka memisahkan agama daripada kemajuan ilmu dan peradaban. Dan dalam hal inilah kalau kita lihat bagaimana Profesor Syed Muhammad Nagib Al-Atas menyatakan bahawa Aristotle telah merasmikan sekularisme apabila mengeluarkan Tuhan daripada manusia dan alam, apabila memisahkan Tuhan daripada manusia dan alam. Maka dengan sendiri apa yang ingin saya nyatakan di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam berhadapan dengan cabaran, tribulasi, tantangan revolusi industri 4.0 ini, maka kita harus, malah wajib ya, kalau di Malaysia itu kalau harus itu boleh saja dilakukan, boleh saja ditinggalkan. Tetapi kalau di Indonesia ya barangkali harus itu mesti kan. Jadi kita mesti membugarkan, menyegarkan
meremajakan usul tarbiyah Islamiah dalam pendidikan kita. Tidak kira dalam sistem apa sekalipun, sama ada sistem kejuteraannya, perubatannya, kesusastraannya, bahasanya atau agamanya, kurikulum pendidikan itu harus berteraskan kepada usul tarbiyah Islamiah. Maka kerana itulah, apabila saya menyebut tajuk kertas ini, pembugaran usul tarbiyah Islamiah ya, dalam pendidikan era 4.0, ia merujuk kepada beberapa nas yang menjadi ayat pendidikan bagi sarjana pendidikan Islami. Yang pertamanya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adalah merupakan wahyu yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita lihat, tuan-tuan ya. Yang pertamanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iqra. Wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bermula dengan suatu perintah yang berkaitan dengan ilmu. Bacalah, bukan dengan mendirikan sembahyang, bukan berpuasa, bukan mengerjakan haji, tetapi bacalah. Menunjukkan Islam sangat mementingkan konsep ilmu, menuntut ilmu. Itu satu. Kemudian yang keduanya, kalau kita perhatikan, apabila Allah Subhanahu wa taala ini berfirman tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka kita akan mendapati bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman Iqra itu sebanyak 2 kali. Allama, mengajar, itu sebanyak 2 kali. Kemudian al-qalam, pena, sebagai wasilah menulis, itu sebanyak sekali. Dan ini adalah merupakan perlambangan ilmu yang menunjukkan bahawa Islam sangat mementingkan keilmuan. Itu yang kedua. Yang ketiganya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita perhatikan apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman Iqra itu, dia tidak membiarkan perkataan Iqra itu sebegitu saja. Malah diikat dengan perlambangan ketauhidan dan keimanan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Artinya, dalam konsep ilmu itu tidak dibiarkan begitu saja bebas, tetapi ia diikat dengan konsep ketuhanan, dengan konsep ketauhidan. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, secara ringkasnya saya menyatakan bahawa dalam usul tarbiyah Islamiah, yang pertama, Islam itu menyuruh kita supaya menuntut ilmu secara gigih. Itu satu. Kemudian yang kedua, Islam itu menyedari proses pendidikan itu dengan adanya pembacaan, dengan adanya pengajaran, dengan adanya penulisan. Dan yang paling penting, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, usul asas pendidikan Islam itu, ilmu itu mesti diikat dengan ilmu iman. Pernah pada satu ketika dahulu, sekitar tahun 70-an, ada satu gagasan yang cuba memisahkan di antara tarbiyah dan taklim. Ya, yang penting padanya taklim, tarbiyah itu tidak penting. Maka kerana itu, tuan-tuan dan puan sekalian, kita harus menyedari di mana saja kita berada sebagai pendidik, apabila kita melagani, apabila kita mengurus institusi pendidikan, pastikan keilmuan itu diikatkan dengan keimanan. Ini sangat penting. Itu satu. Kemudian yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingin menarik kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebanyak 4 kali di dalam Al-Quran dengan mafhum yang sama, cuma laras bahasanya yang berbeza. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 129, dalam surah Al-Baqarah ayat 151, dalam surah Ali Imran ayat 164, dalam surah Jumu'ah ayat 2. Yang mana sarjana pendidikan menyatakan ini adalah menjadi kewajipan bagi setiap pendidik Islam memahami konsep-konsep yang terdapat di dalam ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dan dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang tidak tahu membaca dan menulis seorang rasul daripada kalangan mereka, membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, menyucikan mereka, mengajar mereka Alkitab dan Al-Hikmah, padahal mereka dahulu berada dalam kesesatan yang nyata. Cuba tuan-tuan dan puan sekalian bayangkan,
apabila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman sebanyak 4 kali dengan mafhum yang sama, dengan makna yang sama, maka menunjukkan pengajaran ataupun ibrah yang terdapat dalam ayat ini sangat penting untuk kita fahami dan kita laksanakan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Daripada ayat tersebut, dapat kita fahami bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut perkataan yatlu alaihim dengan wa yu'allimuhumul kitab, menunjukkan bahawa di sana terdapat konsep taklim, iaitu membaca dan mengajar. Dan kemudian dalam ayat tersebut juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wa yuzakkihim, menyucikan, yang membawa konsep tarbiyah. Jadi dengan kata lain tuan-tuan dan puan sekalian, ilmu itu selain diikat dengan keimanan, dengan ketauhidan, dari segi orientasinya bukan hanya sekadar kita membaca dan mengajar kepada pelajar, malah kita mesti mentarbiahkan pelajar kita. Dan ini adalah merupakan suatu tugas yang cukup berat, terutamanya ketika berhadapan dengan revolusi industri 4.0. Kerana apa? Kerana revolusi 4.0 seperti yang mana disebutkan sebentar tadi telah merenggangkan hubungan di antara ibu bapa dengan anak, telah merenggangkan hubungan di antara para guru dengan pelajar. Apabila hubungan tersebut telah terenggang, telah menjadi jauh, bagaimana kita ingin mendidik anak murid kita? Maka ini adalah merupakan cabarannya. Jadi jelas kepada kita bahawa yang pertamanya ilmu itu harus diikat dengan keimanan. Kemudian bagaimana ilmu dan keimanan itu harus dilagani, harus diuruskan, maka melalui taklim dan tarbiyah. Kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu perkara lagi yang perlu saya sebutkan di sini ialah, cuba kita perhatikan kembali. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang maksudnya yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Wa yuzakkihim, menyucikan mereka. Wa yu'allimul kitab wal hikmah, mengajar mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Jadi sarjana pendidikan telah membuat kajian apakah yang dimaksudkan dengan ayat ini. Maka para sarjana pendidikan telah mengumpulkan mufradat Qur'aniyah, kosakata Quran, perkataan ayatillah itu. Maka dikumpulkan seluruh Quran itu, maka didapati bahawa tema yang muncul, konstrak yang muncul, kata kunci yang wujud daripada perkataan yatlu alaihim ayatihi itu merujuk kepada akidah, merujuk kepada ketauhidan. Maka dikatakan di sini, ayat ini menjelaskan kepada kita objektif pendidikan Islam ialah pembinaan akidah yang sahih. Yang kedua, ini berdasarkan kepada ayat Quran, yatlu alaihim ayatihi. Kemudian objektif yang kedua adalah pembentukan syakhsiah yang mulia berdasarkan kepada ayat Quran wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Dan objektif pendidikan Islam yang ketiga adalah pembinaan pemikiran Islam, iaitu berdasarkan wa yu'allimhumul kitab. Kemudian yang keempatnya pembentukan kerja profesional, iaitu berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala wa yu'allimuhumul hikmah. Tidak dapat dinafikan bahawa di sana terdapat setengah sarjana yang mentafsirkan wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah itu adalah bermaksud mengajar mereka Alkitab itu Al-Quran dan Al-Hikmah itu As-Sunnah. Tetapi sarjana pendidikan yang mengumpul mufradat Quraniyah ini mendapati bahawa kebanyakan mufradat-mufradat yang membawa makna hikmah itu adalah merujuk kepada budaya kerja profesional. Antaranya contoh seperti Ar-Razi. Ar-Razi dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib telah mentafsirkan Al-Hikmah itu bukan dengan sunnah, tetapi dengan bermaksud itqan, iaitu melakukan sesuatu pekerjaan itu menjadi dengan lebih baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana yang saya sebut daripada awal tadi bahawa apabila berhadapan dengan era revolusi industri 4.0 ini, maka kita harus memastikan yang pertamanya
kurikulum kita, pengajaran kita, pembelajaran kita hendaklah berdasarkan matlamatnya adalah pembinaan akidah yang sahih. Kerana apa, saudara-saudara sekalian? Kerana akidah yang sahih inilah merupakan prasyarat penerimaan amal. Kalaulah seseorang itu amalannya banyak tetapi akidahnya tidak betul, maka amalannya tidak diterima. Ini seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala ataupun dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu mempersekutukan Tuhan, nescaya akan terhapuslah amalanmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang rugi. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar. Jadi saudara sekalian, maka kerana itu kita kena memastikan bahawa dalam pembelajaran kita, dalam sistem pendidikan kita, matlamatnya adalah untuk membina akidah yang sahih. Kerana apa? Kerana dua perkara. Yang pertama, kerana akidah sahih itu adalah merupakan prasyarat penerimaan amalan. Itu satu. Dan yang kedua, penyelewengan akidah sentiasa berlaku. Sebagai contohnya, dalam satu kitab Madkhal li Aqidat Ahlussunnah wal Jamaah karangan Profesor Dr. Ibrahim Muhammad Buraikan, beliau menjelaskan bahawa selama 10 abad, 10 kurun, akidah umat manusia ini berada dalam keadaan akidah yang sangat murni, sehinggalah di era zaman Nabi Nuh, kerana orang-orang mengambil orang soleh sebagai dipuja ataupun dengan kata lain disembah secara keterlaluan. Itu saja. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan sekalian, pembentukan syakhsiah yang mulia. Sewajarnya kita berusaha sedapat mungkin bahawa pendidikan manusia ini akan dapat melahirkan manusia yang mempunyai keterampilan ataupun sahsiah yang tinggi. Manusia perlu dididik supaya bermoral, beretika dan berintegriti. Dan ini adalah bertepatan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diutuskan ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka kerana itu, dalam proses pembentukan syakhsiah dan kepribadian mulia, maka seharusnya kita melalui suatu proses mendidik anak-anak kita melalui proses takhalli, iaitu dengan mengosongkan segala sifat mazmumah, dan tahalli dengan menghiasi dengan sifat-sifat yang terpuji dan tajalli merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya, tuan-tuan dan puan sekalian, pembinaan pemikiran berasaskan maklumat Islam. Dan saya kira ini adalah merupakan satu perkara yang cukup jelas kepada kita sebagai umat Islam, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak aku tinggalkan ataupun kamu tidak akan sesat selama mana kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dalam hal ini, tuan-tuan dan puan sekalian, bila saya menyatakan bahawa pembinaan pemikiran berasaskan maklumat Islam ini bukan bermaksud ia hanya tertumpu kepada bidang ilmu agama semata-mata. Tidak. Malah sebenarnya mereka yang berada di bidang perubatan, mereka yang berada di bidang kejuruteraan, mereka yang berada di bidang bahasa, kalau mereka menggunakan pemikiran mereka berasaskan kepada maklumat Islam, maka keimanan mereka akan meningkat. Saya ingin membawa satu cerita sebelum saya mengakhiri ucapan saya. Saya ingin membawa satu cerita bagaimana dalam satu seminar, dalam sekitar seminar perubatan Arab Saudi ke-8, maka seorang ketua jabatan pembedahan daripada Thailand bernama Dr. Tajasun telah datang ke Riyadh, dan dalam seminar tersebut, sebelum bermulanya seminar tersebut, beliau telah dibawa ke universitas atau ke jamiah yang berhampiran dengan tempat seminar tersebut, dan kemudian berlaku dialog di antara pengajar di hospital tersebut dengan Dr. Tajasun. Antara satu soalan yang dikemukakan kepada Dr. Tajasun ini ialah, apakah pandangan doktor? Adakah kemungkinan seorang manusia itu apabila terbakar, maka sampai satu tahap mereka tidak akan merasa sakit? Lantas terus Dr. Tajasun memberitahu, pada peringkat awalnya manusia akan merasa sakit apabila terbakar, tetapi pada satu tahap mereka tidak akan berasa sakit kerana sel mereka telah rosak. Diri rasa mereka telah rosak.
Lantas yang si penanya ini berkata, tidakkah ini adalah merupakan suatu fakta yang telah dinyatakan oleh Al-Quran sejak lebih daripada 1400 tahun dahulu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakiman. Sesungguhnya mereka yang kufur kepada ayat-ayat kami, kelak kami akan masukkan ke neraka, dan setiap kali kulit mereka hangus, maka kami gantikan kulit mereka dengan kulit yang lain, liyadhuqul azab, supaya mereka merasakan azab. Dan sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, ayat Al-Quran itu sudah menyatakan suatu fakta yang cukup jelas kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala memberitahu orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu akan dimasukkan ke neraka, kemudian dibakar. Kemudian sampai satu tahap, ya, sebelum kulit mereka ini diganti dengan kulit yang lain hangus, maka digantikan dengan kulit yang lain supaya mereka merasa kesakitan. Dengan kata lain, kalau dibiar terhangus begitu sahaja, maka kulitnya nanti akan sampai satu tahap tidak akan berasa sakit. Lantas bagi merasakan kesakitan itu, Allah menggantikan kulit yang baru, liyadzuqul azab. Maka Dr. Tajassud ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, dalam 2-3 hari memikirkan maklumat tersebut. Dan di akhir seminar, apa katanya? Beliau menyatakan bahawa saya berkeyakinan bahawa Al-Quran ini bukan ciptaan Muhammad, malah ianya datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan mencipta Muhammad, dan sesungguhnya aku naik saksi, sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruhnya. Artinya, tuan-tuan dan puan sekalian, Dr. Tajassud adalah merupakan seorang yang bukan Islam asalnya, tetapi mempunyai suatu ilmu yang bersangkutan dengan fakta dan maklumat yang bertepatan dengan Al-Quran. Lantas kerana pemikirannya itu cukup jelas, maka dia dapat memeluk agama Islam hanya semata-mata pemikirannya itu benar-benar berasaskan suatu maklumat yang cukup sistematik. Maka betapalah dengan kita yang dilahirkan Islam. Maka sewajarnya apabila kita yang dilahirkan Islam, dibesarkan dalam keadaan Islam, dalam situasi suasana Islam, maka lebih-lebih lagi lah maka pemikiran kita dapat memimpin kita ke arah keimanan. Dan yang keempat, ya, tuan-tuan dan puan sekalian, matlamat ataupun objektif usul tarbiyah Islamiah ini ialah kita harus mendidik supaya generasi pelajar kita ini akan sentiasa bekerja secara tekun dan profesional. Dengan kata lain, ada dua sifat yang perlu ada kepada setiap manusia, iaitu mereka sentiasa bekerja bersungguh-sungguh, itu satu. Dan yang kedua, mereka mempunyai sifat profesional yang cukup tinggi. Kerana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang mukmin yang profesional. Ya, innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif. Al-muhtarif itu profesional. Maka kerana itu, tuan-tuan dan puan sekalian, secara ringkasnya saya nyatakan bahawa dalam berhadapan dengan tantangan ataupun cabaran revolusi industri 4.0 ini, maka kita perlu suatu proses peremajaan usul tarbiyah Islamiah. Bagaimana? Adalah dengan mengikatkan kembali ilmu itu dengan keimanan. Kemudian, proses pembelajaran bukan hanya sekadar ta'lim memberi ilmu semata-mata, ia perlu disertakan dengan pendekatan orientasi tarbiyah yang bermatlamat untuk membina akidah yang sahih, ya, membentuk syakhsiah yang mulia, membina pemikiran Islam dan pembentukan budaya kerja profesional. Jadi atas keterbatasan waktu ini, maka inilah antara perkara-perkara penting yang saya kira saya boleh kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.